Antara paparan menarik hari ini. Peniaga tidak terlibat cukai SST, jangan ambil kesempatan. UMNO dicadang buka warung di 6 Parlimen Bersatu. Barisan Nasional sedia letak calon jika 6 kerusi Parlimen Bersatu dikosongkan. Peniaga yang tidak terlibat dengan kenaikan cukai jualan dan perkhidmatan SST diingatkan tidak mengambil kesempatan menaikkan harga barangan bagi mengaut lebih keuntungan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Fuzia Saleh berkata, ini kerana tindakan tersebut adalah tidak bertanggungjawab dan boleh dikenakan tindakan jika didapati bersalah. Katanya pengguna harus tahu kategori apa yang dinaikkan SST. Ia adalah banyak kategori, tapi apa kita buat ops kesan ini ada 4. Perhotelan, kesihatan dan kesejahteraan, pusat penyediaan latihan, tunjuk ajar dan juga perkhidmatan 2B. Kita pantau kesan ini dan kita cari kedai yang nilai ambangnya lebih daripada RM500,000, bukannya kecil-kecil. Jadi bukan semua yang naik dan juga orang ramai harus tahu bahawa makanan dan minuman tidak termasuk kenaikan SST. Beliau berkata sejak ops kesan dilancarkan pada 1 Mac, lebih 1,000 pemeriksaan dilakukan oleh KPDN di seluruh negara dan 26 notis telah dikeluarkan terhadap peniaga yang didapati melakukan kesalahan. Sementara itu di Kelantan, pengarah KPDN Negeri Azman Ismail berkata, pihaknya akan mengambil tindakan sewajarnya terhadap peniaga termasuk di bazar-bazar Ramadan sekiranya terdapat bukti mereka terlibat dalam pencatutan. Azman berkata meskipun peniaga barangan makanan seperti di bazar Ramadan tidak terlibat secara langsung dengan kenaikan SST dari 6 kepada 8%, namun pemantauan tetap dilakukan bagi memastikan tiada yang mengambil kesempatan. Beliau berkata di bawah Akta Kawalan Harga dan Aktif Pencatutan 2011, peniaga tidak boleh mengambil keuntungan melebihi 50% daripada kos. Katanya sekiranya ada peniaga terlibat dengan menaikkan harga jualan sewenang-wenangnya, kami akan mengambil tindakan selaras dengan akta yang diperuntukkan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Armiza Muhammad Ali berkata, KPDN telah memulakan ops kesan 2024 bermula 1 Mac bertujuan memantau kesan pelaksanaan peningkatan kadar cukai perkhidmatan daripada 6% kepada 8%. Fokus pemantauan dan penguatkuasaan adalah untuk memastikan peniaga di semua peringkat tidak mengambil kesempatan untuk mencatut atau membuat kenaikan harga yang bertentangan dengan perundangan pencatutan. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Ahmad Maslah mencadangkan UMNO membuka warung di 6 Parlimen Bilik Bersatu sebagai persediaan awal. Ketua Sekretariat Warung UMNO Pusat itu berkata demikian susulan pindaan Perlembagaan Bersatu mewajibkan wakil rakyatnya mengosongkan kursi jika menyokong parti lawan yang diluluskan sebelah suara dalam Perhimpunan Agung Khas. Ahmad merujuk kepada Parlimen Jeli, Puan Musang, Kuala Kangsar, Labuan, Bukit Kantang dan Tanjung Karang yang mana penyandangnya kini isytihat menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bekas Setiausaha Agung UMNO itu berkata, mengikut pengalamannya Jabatan Pendaftaran Pertubuhan tiada masalah meluluskan pindaan Perlembagaan Bersatu. Katanya mengikut pengalaman saya sebagai Setiausaha Agung UMNO yang melalui pindaan Perlembagaan Parti tahun lalu, jika segalanya pindaan dibuat teratur dan mengikut syarat, maka kebiasaannya ROS akan meluluskan pindaan itu. Saya menjangkakan ROS akan meluluskan pindaan Perlembagaan Bersatu. Jadi UMNO yang sebelum ini bertanding di 6 kursi parlimen berkenaan perlu proaktif dan membuat persiapan rapi bagi pilihan raya kecil dengan membuka warung di 6 parlimen itu. Mengulas selanjut, Ahmad berkata mengikut pengalaman sebelum ini, selepas 5 kelulusan JPPM berkaitan pindaan perlembagaan, parti akan hantar perutusan kepada Speaker Dewan Rakyat memaklumkan mengenai kekosongan kursi sesuai dengan Akta Anti Lompat Parti. Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin berkata, selaras pindaan perlembagaan parti keahlian ahli parlimennya yang mengalih dan akan mengalih sokongan terbatas secara automatik. Katanya selepas pindaan itu dikuatkuasakan dan mendapat kelulusan JPPM, pihaknya akan menghantar surat kepada 6 ahli parlimen terbabit yang mengalihkan sokongan. 6 ahli parlimen Bersatu yang menyatakan sokongan kepada Anwar adalah Suhaili Abdul Rahman, Labuan, Dr. Zulkifli Hanafi, Tanjung Karang, Syed Abu Hussein Hafiz, Syed Abdul Faisal, Bukit Gantang, Syed Kecil, Jeli, Muhammad Azizi Abu Naim, Kemusang, dan Iskandar Zulkarni Abdul Khalid, Kuala Kangsar. Syed Hussein, Suhaili dan Zulkifli memberi maklum balas tidak akan mengosongkan kursi dan akan menyerahkan kepada mahkamah sama ada perlu bagi mereka berbuat demikian. Barisan Nasional sedang meletakkan calon bagi merebut kembali kerusi di sandang Ahli Parlimen Bersatu sekiranya pengosongan 6 kerusi berkenaan berlaku. Pengerusinya Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi yang juga Timbalan Perdana Menteri berkata, sebelum ini kursi-kursi itu juga disandang oleh Ahli Parlimen daripada Barisan Nasional. Katanya kita akan mengadakan perundingan dengan kepimpinan Kerajaan Amal Paduan untuk menentukan jika ada pengosongan kursi itu. Pasti perundingan untuk mendapatkan 9 kursi tersebut akan memberi keutamaan kepada calon-calon UMNO dan BN. Bagaimanapun, Ahmad Zaid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata,
Beliau percaya peraturan Parlimen dan Perlembagaan Persekutuan tidak memperuntukkan kerusi ahli Parlimen Bersatu berkenaan boleh dikosongkan biarpun terdapat usaha daripada Bersatu supaya ia berlaku. Beliau berkata pindaan yang dilakukan Bersatu nampaknya seperti satu pembalasan kepada tindakan seorang daripada pemimpinnya yang membawa masuk ahli Parlimen UMNO untuk menyertai parti berkenaan. Katanya kini tanpa sebarang usaha pun daripada pihak UMNO dan BN, terlihat 6 orang daripadanya telah bersama penyokong Perdana Menteri. 6 kursi Parlimen milik Bersatu bakal dikosongkan sekiranya wakil rakyat masing-masing kekal dengan pendirian untuk menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ia susulan pindaan ke atas perkara 10 Perlembagaan Bersatu yang diluluskan dalam mesyuarat agung khas parti itu yang akan melucutkan serta-merta keahlian wakil rakyatnya juga menyatakan sokongan kepada mana-mana pihak yang bertentangan dengan arahan atau pendirian parti. Bagaimanapun pelaksanaan pindaan itu tertakluk pada kelulusan daripada Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia. Dan Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, parti itu akan menghantar laporan mengenai pindaan itu kepada jabatan itu terlebih dahulu untuk mendapatkan kelulusan sebelum ia dikuat kuasa serta-merta. Sekiranya semua 6 kursi itu dikosongkan, pelarian kecil perlu diadakan. Sekian berita terkini di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Deadline TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.